Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam komiti atau grup berkaitan IT dan komputer, bila ada yang tanya nak guna antivirus apa yang bagus dalam komputer. So, antara jawapan yang kita dapat ialah macam dia kata, tak payah guna Defender je, dah cukup dah. Ataupun buat-buat PC je kalau install antivirus lain. Aku dah lama guna antivirus, tak guna antivirus okey je. Dan ada jugalah yang bagi cadangan antivirus yang sesuai untuk kita guna kan. Jadi dalam video ni saya nak borak sikit tentang beberapa perkara ni lah. Pertamanya okey ke kalau kita guna Microsoft Defender saja dalam komputer ataupun perlu ke kita guna perisai antivirus lain. Dan diharapkan video ni sikit sebanyak akan menjentik dan trigger lah supaya kita lebih peka dan ambil serius soal perlindungan keselamatan data komputer kita. Okey, pertama sekali, bagus ke tak Microsoft Defender ni? Jawapan saya, ya, bagus. Microsoft Defender yang terkini yang dalam Windows 10 punya, dengan kemas kini terkini, dah banyak peningkatan dah dari segi kecekapan dan keberkesanan dia lah dalam mengesan perisian malware, termasuk juga lah ransomware. Dan sebab dia dibangunkan oleh Microsoft sendiri dan dibina terus ke dalam Windows tu, jadi dia ada akses yang deep dalam ke dalam sistem dan kuasa mutlak lah kalau nak melindungi Windows tu. So, bila dia dah dapat kesan virus atau malware, Microsoft Defender ni dia mudah untuk buang ataupun halang benda tu. Tetapi, dalam masa yang sama juga, buat masa sekarang ni kan, kecanggihan dan tahap kompleksiti malware tu pun dah meningkat. Terutamanya kita kerap dengar yang serangan sekarang ialah ransomware kan. Banyak semua sana sini orang kena ransomware. Pembangun perisian hasad ni ataupun malware ni, dia dah makin hebat untuk eksploitasi apa saja kelemahan Windows. Dan kalau ada kerentanan dalam rangkaian dan hardware pun dia, kalau ada masalah, ada lubang dekat hardware pun, dia boleh gunakan untuk buat serangan juga. Dan mereka-mereka ni akan guna macam-macam cara lah untuk elak daripada dikesan oleh perisian antivirus, macam Microsoft Defender ataupun antivirus lain. Diorang akan guna apa saja cara. Dan dekat sinilah bermulanya perlumbaan untuk menjadi perisian antivirus yang terbaik. Dan Microsoft dalam perkara ini dia masih sedikit ke belakang lah. Sebab Microsoft, pada pandangan saya, Microsoft Defender masih belum capai tahap yang setara dengan syarikat pembangun perisian antivirus popular yang lain lah. Saya cakap ni berdasarkan ujian yang saya dah buat sendiri untuk buat perbandingan kecekapan perisian pelindungan antivirus yang percuma. Anda boleh tonton video penuh kat sini. Saya ada buat test tu. Boleh tengok kat sini. Dan dalam ujian tu saya pecahkan kepada tiga kategori lah. Pertama sekali saya scan imbas sampel virus dan malware yang lama-lama yang lama punya. Dan kedua saya imbas sampel virus dan malware yang terkini termasuk ransomware lah. Malware tu termasuk ransomware lah. Dan ketiga, real time protection, iaitu kita jalankan virus dan malware tu dalam komputer kita. Tengok dia boleh lepas tak protection, perlindungan antivirus tu. Dan dalam ujian tersebut, Microsoft Defender dia jatuh dalam kumpulan yang ada yang skor yang agak tercorot lah. Dan dia juga gagal halang ransomware masa kita buat real time protection. Dia gagal halang ransomware. So, Windows yang saya test tu kena ransomware lah. Dan untuk faham kenapa ada perisian yang berjaya kesan dan ada perisian yang gagal kesan malware dalam ujian ni, kita fahamkan dulu bagaimana cara perisian antivirus tu mengesan virus dan malware. Okey, yang pertamanya, pengesanan menggunakan signature. Perisian antivirus dia ada koleksi pengkalan data yang menyimpan senarai signature virus dan malware ni. Kira setiap virus dan malware tu dia ada tanda tangan macam identiti, macam kad pengenalan dia sendirilah. Jadi antivirus akan semak signature tu setiap file dan bandingkan dengan pengkalan data dia. Dan yang kedua, pengesanan secara heuristik. Heuristik ni dia akan tengok signature identity file tu, dia akan bandingkan dengan signature yang hampir-hampir sama kalau macam
ada macam similarity, ada macam identity malware tu, dia akan anggap file tu sebagai malware jugalah. Itu secara heuristik itu bergantung kepada kecekapan antivirus itulah. Dan lagi satu, pengesanan secara jenis behavior ataupun kelakuan file itu tersebut. Antivirus dia akan pantau cara perisian itu berjalan dan bekerja dalam komputer. Contohnya macam kalau dia akan buat perubahan kepada sistem ataupun dia cuba nak exploit sikit sistem Windows tu, malware akan nampak benda tu sebagai kelakuan macam perangai malware kan. So antivirus akan anggap dia sebagai ancaman lah dan block lah. Dan ada beberapa cara lain lah untuk digunakan untuk kesan malware. Jadi semua benda ni perlukan satu tim yang pakar dan pantas dalam mengemaskini perisian antivirus masing-masing lah. So kalau dia jumpa malware ataupun virus baru, dia kena cepat kaji dan dapatkan signature dan update dia punya pengkalan data tu supaya semua pengguna perisian dia akan dapat benda tu. Contohnya jika satu ransomware baru sedang serang seluruh dunia kan. So pengeluar antivirus ni dia perlu cepat-cepat dapatkan sampel ransomware tu, kaji dia punya cara bekerja dia punya behavior dia punya signature dia apa semua, dan update dia punya pengkalan data kemaskini dah hantar kemaskini baru tu kepada semua pengguna dia lah. Jadi semua pengguna yang dah dapat kemaskini pengkalan data tu, kalau kena serang, dia punya perisian tu akan halang dah stop lah sebab dia dah kenal ransomware tu kan, malware tu. Dan dekat sini lah tim Microsoft dia masih agak kurang. Walaupun perisian dia memang ada akses dalam ke dalam sistem Windows, tapi kepakaran dan kepantasan respon dalam nak kemaskini pengkalan data dengan ancaman baru tu dia masih kurang cekap dan masih lambat lah pada pandangan saya lah. Dan perlu diingat juga keputusan ujian yang saya buat tu dia takkan kekal sama selamanya lah. So dia akan berubah mengikut keadaan ancaman baru dan kemaskini terbaru daripada syarikat perisian antivirus tu. Ada masa perisian antivirus A dia akan dapat kesan dulu malware ni, dan ada masa juga antivirus B yang dapat kesan dulu. Jadi dia bergantung kepada pengeluar perisian tu sendiri nak cepat kemaskini dia punya database pengkalan data tu dan dia punya kecekapan perisian tu lah. Jadi berbalik kepada soalan pertama kita di awal video tadi, okey ke kalau kita guna Microsoft Defender saja? Jawapan saya okey je. Dengan syarat, ada syarat kena cukup syarat baru boleh guna Windows Defender je lah. So syarat pertama yang penting, anda tak gunakan perisian ataupun permainan cetak rompak, yang crack ke, yang patch, yang repack apa semua tu kan, yang cetak rompak tu anda tak gunakan, okey. Dan termasuk juga lah anda tak layari web muat turun yang tidak sah. Contohnya macam biasa kita cari macam e-book PDF kan. Kadang-kadang kita nak download tu dia tiba banyak button download kan. Kadang-kadang dia pop up dia kata ada Windows, ada update untuk Windows, ada update untuk Google Chrome, ataupun dia pop up tunjuk perisian antivirus anda komputer anda diserang oleh 100 malware, dia tunjuk scan dia banyak kan. Tu semua fake lah. So lagi satu, laman web yang mapu-mapu ataupun yang untuk tonton benda yang tak sepatutnya kan, laman web macam tu pun banyak benda-benda yang macam ni juga. Dan lagi satu, anda tak mudah percaya email yang ada macam link dia suruh download attachment dan run dalam komputer. Contohnya macam biasa benda-benda ni dia akan serang dekat syarikat lah, sebab syarikat biasa kan dia akan macam ada invoice, ada quotation, ada file-file yang perlu dihantar melalui email kan. Banyak syarikat kena serang melalui email lah. So kalau anda tak mudah percaya dan anda akan scan dulu, anda akan berhati-hati dengan file-file macam ni, itu okey. Kalau anda penuhi semua syarat-syarat yang saya sebut tu, tak ada masalah. Anda boleh guna Windows Defender saja. Tak perlu guna antivirus tambahan lain. Jika anda banyak guna software atau game cetak rompak, perisian cetak rompak, so cadangan saya, nasihat saya, gunalah antivirus yang bagus, yang hebat, yang popular untuk gantikan Microsoft Defender. Buat masa ni. Sebab dari ujian saya dapati banyak malware yang masih berjaya melepasi Microsoft Defender. Dan malware yang sama, antivirus lain dapat halang. So dari situ ada perbezaan kecekapan lah.
Lagi satu masalah ialah yang saya rasa patut sebut juga sebab di Malaysia ni masih ramai lagi pengguna menggunakan aplikasi cetak rompak dan sangat suka disable antivirus bila nak pasang ataupun nak install benda cetak rompak tu kan. Contoh macam bila kita nak install game tu, dia kata dalam dia punya instruction tu dah tulis siap-siap, please disable your antivirus first before install, ataupun please apa, kalau tak install, kalau tak disable nanti tak boleh install. So dekat situ ada risiko lah sebab benda tu mungkin legit, mungkin betul, ataupun mungkin palsu dan ada virus malware dalam tu. Jadi bila kita disable antivirus ataupun Windows Microsoft Defender tu masa nak install software ataupun game tu, dia dah jadi macam mematahkan tujuan asal ataupun beat the purpose perisian antivirus tu lah. Termasuklah yang guna Microsoft Defender pun selalu tanya juga macam mana nak off Windows Defender ni kan. Sama jugalah. Siapa guna antivirus tapi nak disable bila nak install software crack. Pelik pula kan kat situ kan. So saya rasa okey kat sini saja dulu saya punya perkongsian. Harap dapat manfaat sedikit sebanyak dan dapat sedikit buat rujukan dan betulkan sedikit kita punya stigma tentang perisian perlindungan antivirus ni. So terima kasih menonton dan harap anda dapat manfaat daripada video ni. Assalamualaikum dan bye.